umat Islam di Malaysia ni memang terlalu syirik sangat ke? Tanya. Memang terlibat sungguh dengan syirik kan ni, dengan khurafat ni sampai bimbang sungguh ni. Duk syirik khurafat nampak tang apa ni, orang pi ke maqam para aulia, tawassul, istighasah, dah salah faham dah. Salah faham dah dengan makna tawassul, salah faham dengan makna istighasah, salah faham dengan makna i'tiqad kita dengan barakahnya para aulia. Itu pun dah salah faham. Jadi al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurih. Hukum pada sesuatu, nak hukum itu adalah, hukum ni salah satu daripada furu' daripada tasawur. Al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurih. Jadi kalau kita nak bagi hukum dengan sesuatu perkara, maka hukum ni adalah furu' daripada tasawur. Sebab dia kena ada nak sampai kepada hukum, dia kena ada tasawur, dan kemudian dia kena ada had nisbah di antara tasawur tersebut, barulah boleh dihukum. Contohnya, api itu membakar. Yang pertama kena tahu dulu api itu apa dia. Yang kedua kena tahu bakar itu apa dia. Lepas tu barulah wukuk nisbah di antara api dengan bakar, baru boleh hukum api membakar. Faham ni? Jadi nak hukum api membakar, kena faham dulu tasawur bagi api dan tasawur bagi membakar, dan nisbah di antara dua api dan membakar tadi digabung, kena ke tak kena, baru boleh hukum. Tu sebab kata ulama, al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurih. Hukum pada suatu tadi furu' daripada tasawur. Tapi kalau ada orang sebut api itu sejuk, itu kena tengok balik. Ataupun 1 tambah 1 jadi 3, kena tengok balik. Baik, 1 tambah 1 jadi 3, jadi hukum dah tu. Betul kan 1 tambah 1 jadi 3? Jadi nak kena tengok satu-satu tasawur, baru boleh letak dengan hukum betul ataupun tidak. Bila sebut kata istighasah syirik, itu hukum tu. Tawassul syirik boleh. Tabarruk dengan para para awliya dan salihin, ini adalah termasuk nau'u khurafat, hukum lah tu. Baik, sekarang ni kena faham dulu tawassul tu apa dia, istighasah tu apa dia. Panjanglah perbahasannya, tapi senanglah orang lah dia nak senang. Dia pergi mengaji, kawan tu habaq kata tak ada dalil, hak mereka buat ni tak ada dalil, buat main dalil, sebut-sebut itu. Lepas tu dia kata senang betul pengajian macam ni. Sebab pengajian dia senang je. Habaq hak ni syirik, hak ni tak syirik, hak ni bid'ah, hak ni khurafat. Senang je pengajian macam tu. Lepas tu bila kita maklum kata naknya tawassul ni apa dia, makna dia, kemudian apa yang ditunjukkan oleh para salafus soleh, dalilnya daripada mana, hadisnya macam mana, istidlalnya macam mana. Lepas tu dia kata tu zaman Nabi SAW. Zaman Nabi bolehlah tawassul dengan Nabi. Sayyidina Umar pun tak tawassul pun dengan Nabi SAW waktu hujan tak turun. Sayyidina Umar pun pergi minta dengan Sayyidina Abbas, dia kata tak pergi minta kat kubur Nabi pun. Kalau pergi kat kubur Nabi ni, saya tak dengar pun hak mereka punya kuliah tu, tapi hak tu dah makruf dah, orang kata selalu berulang. Dia panggil apa ni, modus operandi. dia punya teks, teks kefahaman tu sama aja. Tak payah pun nak jadi susah, nak jadi alim dalam bahagian mereka, senang je tu, hafal 100 masalah mereka ya, insya-Allah jadi alim bahagian mereka. Dan lagi senang lagi nak jadi alim lagi senang ya, bid'ah, insya-Allah alim terus bahagian tu, insya-Allah. Sebab tu kalau tak jumpa dalil dia kata ni apa ni, kalau benda ni baik dan itulah Nabi buat. Dalil dia senang je hak tu. Baik. Hak ni susah ni, hak kita duk mengaji ni. Baik, dia kata apa ni, sebenarnya saya tak mau sembang benda tu, tapi saja cerita tengok macam mana ulama mengaji. Dia kata Sayyidina Umar tak buat pun. Sayyidina Umar pun tak pergi kat kubur Nabi. Sama. Sayyidina Umar tak pergi kat kubur Nabi. Sayyidina Umar pergi kepada Sayyidina Abbas untuk minta Sayyidina Abbas yang doa akan turun hujan. Baik, kita kata betul juga no. Dia kalau kata boleh pergi ke kubur dan kemudian boleh tawassul dengan istighasah, kenapa Sayyidina Umar tak buat? Dia tengok satu je Sayyidina Umar ya. Dia tengok sahabat lain. Siapa dia lagi yang pergi? Sayyidina Bilal Muzani pergi ke kubur Rasulullah SAW minta doa waktu tu. Sayyidina Bilal bin Muzani bukan sahabat Nabi. Jangan tinggal satu hadis, tolak hadis lain. Jangan pakai satu hadis, tolak hadis lain. Baik,
Saya tak mau sembah hak Sayyidina Bilal bin Al-Muzani. Sayyidina Bilal Al-Muzani pergi ke makam Nabi dan minta doa kepada Nabi SAW untuk turun hujan di kubur Nabi SAW. Baik, itu satu, selesai, ada dalil. Sayyidina Aisyah dan juga para ashab mengatakan bahawa kalau hujan tak turun di Madinah pada zaman dulu, akan dibuka kuah tu dekat Qubbah tu. Dulu di atas makam Nabi SAW dibukakan, bukan Sayyidina Aisyah, zaman Sayyidina Aisyah lah, zaman selepas itu. Kalau kata apa ni, hatta pada zaman tabi'in, kalau kata tidak, orang panggil apa, hujan turun, maka mereka akan buka, bukan Qubbah hijau lah ni, Qubbah hijau tu masih baru. Dia kata kita bodoh pula. Kata mana Qubbah hijau zaman Sayyidina Aisyah ni, sampai tak tahu sejarah ni. Kita tak tahu Qubbah tu. Qubbah ada banyak dalam tu. Ada berapa lapis Qubbah dalam sebelum masuk ke makam Nabi SAW. Nah, dia akan buka lubang. Nah, ahli Madinah ni dah ma'ruf dah. Ahli Madinah ma'ruf dengan perkara tersebut. Kalau hujan tak turun dalam tempoh yang lama, maka mereka akan buka satu lubang yang paling hujung. Kalau lah ni, kalau di makam Nabi, Qubbah hijau tu, kalau perasan atas Qubbah hijau tu dia ada macam hak dia pada kata ada orang mati atas Qubbah tu, nak pergi runtuh Qubbah tu. Belum pernah dengar tak tu? Ya, dia kata ada orang naik atas Qubbah Nabi, nak pergi runtuh Qubbah, kena panah petir lekat atas tu. Oh, kemah dia atas pada Nabi lagi. Lekat atas tu nak turun tak boleh. Hak tu tak betul, tak betul. Hak betulnya hak tu Qubbah tu, lubang tu. Lubang tu dibuka untuk kalau hujan tak turun. Hujan kalau tak turun, ni dalam sejarah Madinah disebut. Al-Imam Samhudi sebut dalam kitab dia, akan dibuka lubang tadi. Lubang tadi kalau buka saja, kebiasaannya hujan akan turun. Barakahnya Nabi SAW. Kalau tak hujan turun juga, dengan buka lubang tu akan buka satu lagi lubang dalam. Ada satu lagi lubang dalam, Qubbah kecil dalam. Ini tak ada siapa boleh masuk makam Nabi. Makam Nabi tak ada siapa boleh masuk. Siapa kata boleh masuk tengok makam Nabi, itu pembohong. Sebab apa kita kata pembohong? Sebab telah ditutup pada zaman Zahir Bibers, bukan Justin Bibers. Ini Tok Wan ya. Zahir Bibers. Nah, kalau orang Arab ni, kalau kata dia baca Bible sebab tak Bibers. Zahir Bibers. Zahir Bibers dia yang buat tu apa ni, orang panggil apa, dinding makam Nabi SAW. Dinding makam Nabi yang kita duk tengok, kalau kata tengok dekat lubang, orang panggil apa, dekat dengan pintu makam Nabi SAW, kalau ada orang lalu duk tengok tu, nampak hijau tu. Hijau tu hanyalah dinding Nabi SAW. Tak ada siapa nampak makam. Makam dah ada dalam dinding tu, dan tak ada pintu masuk. Dah tak ada dah sekarang. Kalau ada orang kata dibuka pintu kepada raja untuk masuk semua tu, dia masuk kat dinding tu je, tak masuk dalam. Tak ada siapa masuk dalam. Hak masuk semua masuk kat dinding tu saja. Berdoa kat dinding tu saja kalau boleh masuk. Tu pun nak masuk pun boleh tahan lah. Orang besar-besar lah, dan juga orang yang duit besar boleh tak masuk kan? Nah, jadi boleh masuk dalam tu. Jadi saya tak mau cerita yang tu. Cerita apa dia ni? Nak ceritanya Sayyidina Umar tadi. Sayyidina Umar pergi jumpa dengan Sayyidina Abbas, minta doa turun hujan. Awak Sayyidina Umar tak pergi jumpa dengan Nabi SAW, pergi ke makam Nabi terus. Yang ni istidlal daripada para ulama Syafi'iyah, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah kata, yang tu bukan apa ni menjadi dalil bahawa Sayyidina Umar berpaling daripada tawassul, dan bukan bermakna Sayyidina Umar tidak bersetuju dengan istighasah. Tak. Ini menunjukkan Sayyidina Umar nak memberitahu kepada kita dengan makna yang lebih tinggi daripada tu. Iaitu apa dia? Iaitu dengan maksud, ketika wujudnya orang yang lebih afdal pada waktu tersebut untuk kamu minta doa, tidaklah menafikan dengan fadilatnya orang lain yang mungkin lebih rendah, tapi dia punya persamaan dan kedekatan dia dengan Nabi SAW. Sebab tu Sayyidina Umar, waktu ketika mana pergi kepada Sayyidina Abbas untuk minta doa, dia sebut apa kepada Sayyidina Abbas? Bi'ammi Rasulillah. Tetap ada kait dengan Rasulullah. Dia bukan pergi jumpa sebarang orang, pergi jumpa dengan ammi Rasulillah, bapa saudara Sayyidina Rasul SAW, kerana ada kait dengan Nabi. Yang kedua, Sayyidina Umar nak bagi tahu, kata walaupun Abbas pada waktu tersebut ada dan dia berkait dengan Nabi dengan sudut nasab dan keturunannya dengan Rasulullah SAW, bapa saudara Nabi, jadi melihat pada sudut itu, jadi nak bagi tahu kepada kita bahawa boleh untuk kita bertawassul
bukan dengan katanya dengan orang yang hidup dengan kebaikan yang dia ada, dan juga dengan sanak keturunan dia yang tadi bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, untuk nak bagi tahu kata, walaupun wujud pada waktu yang lebih afdal daripada Abbas. Siapa yang lebih afdal daripada Abbas? Umar sendiri. Sayyidina Umar sendiri lebih afdal daripada Sayyidina Abbas. Siapa dia lagi yang lebih afdal daripada Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu? Sayyidina Uthman. Waktu itu masih ada. Siapa lagi yang lebih afdal daripada Sayyidina Abbas? Sayyidina Ali. Siapa lagi yang ada waktu itu? Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Asyarah mubasysyirin bil jannah. 9 orang masih hidup pada waktu itu, kecuali Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dah wafat pada waktu tersebut. 9 orang masih ada. Sayyidina Umar nak bagi tahu apa waktu dalam hadis itu? Nak abad kata apa? Ketika wujudnya mafdul, ketika wujudnya afdal, mafdul juga tidak akan tidaklah dinafikan kelebihannya. Maksud ketika yang ada yang lebih afdal daripada Sayyidina Abbas pada waktu seperti Sayyidina Umar sendiri. Tapi beliau nak menunjukkan kata boleh untuk kita menggunakan kelebihan yang ada pada sebahagian yang walaupun lebih rendah kedudukan dari segi zahir dan batin dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Boleh faham ni? Itu satu. Dan Sayyidina Umar tidak melarang pun untuk tawassul, dan buktinya para sahabat adalah sebahagian melakukan perkara tersebut. Tapi tak, yang mereka guna satu saja. Sayyidina Umar guna pergi tawassul tadi dengan Sayyidina Abbas. Tawassul ni ataupun istighasah lah, minta tolong. Istighasah tu bahasa dia minta tolong. Kita minta tolong doa. Minta tolong kawan tu doa, istighasah. Dia kata tak boleh istighasah dengan orang mati, tak boleh. Kata. Kenapa tak boleh dengan orang mati? Dia kata orang mati dia tak ada faedah apa. Dia dah mati dah. Habis tu ni orang hidup ada faedah. Orang hidup ni ada faedah kalau minta ni. Dia ada faedah. Teruk. Hang lagi kapiak lagi naknya. Hang lagi syirik maknanya ni. Sebab meletakkan faedah dan juga manfaat mudarat kepada yang ada nyawa. Padahal manfaat mudaratnya daripada Allah Ta'ala. Ini yang seorang tu mai jumpa saya di Mesir. Kemudian dia kata yang tu kat saya. Kita macam mana ni pelajar-pelajar Azhar ni selalu sangat pergi ke kubur ni. Pergi tawassul istighosah. Kat Parisa pakai pi. Bukan kat Parisa ya. Kami pi bukan kat Parisa ya. Cuma tak pi tiap-tiap minit ni. Kalau pi tiap-tiap minit hilang perasaan pula lagi. Masyayikh pun tak bagi macam tu. Tiap-tiap hari nak pi kubur. Jadi ashab kubur sungguh. Tiap-tiap hari pi lawat kubur. Nanti pun akan hilang syuur kata ulama. Hilang perasaan. Zurghiban tazdad hubba kata ulama. Jarang-jarang kan lawat akan tambah kecintaan. Jangan duk pi tiap-tiap hari sangat pula nak pi lawat kubur. Ada hal masing-masing lah. Kalau dia kata tak, saya kena pi lawat tiap hari baru dia akan main syuur perasaan yang luar biasa. Tak silakan, tak ada masalah apa. Tu hal, tapi jangan duk wajib kat orang lah. Tapi kebiasaannya apa dia? Kena lawat jarang-jarang. Kenapa? Karena tu akan mendatangkan kerinduan. Mai rasa kerah sikit jiwa ni, pi lawat maqam para awliya Allah Ta'ala. Tapi dia pun tak bagi lah. Tak boleh. Syirik. Lawat maqam syirik. Dia kata macam tu. Saya kata kenapa syirik? Dia kata kerana mana boleh pi minta kat orang dah mati. Habis tu saya kata kalau orang hidup boleh pi lah. Kalau orang hidup boleh pi minta tolong lah. Kata boleh. Kalau dia hidup boleh minta tolong. Maknanya kalau orang hidup dia ada manfaat dan mudarat lah. Boleh. Kalau orang mati tak ada lah. Tak ada. Entah teruk lagi. Sebab entah bahagikan antara dua. Kalau hidup tak ada manfaat mudarat. Kalau dah mati, kalau hidup ada manfaat mudarat. Kalau dah mati tak ada manfaat mudarat. Padahal hidup ke mati ke, kalau dalam ahli sunnah wal jamaah kita mengaji dalam akidah Asy'ariyah dengan Maturidiyah, kitab-kitab Aqidatul Awam, kitab Jauharah Tauhid. Kita kalau mengaji kitab-kitab yang macam tu, Kifayatul Awam, Bakurah, semua sekali kalau kita mengaji Faridatul Faraid dalam jawi kita, kan tahu dah permasalahan awal yang manfaat mudarat Allah. Tak ada berkait dengan orang hidup, orang mati. Faham? Yang minta kepada Allah. Hatta orang yang pergi tawassul pun dia akan minta dengan Allah. Tapi dengan barakahnya wali tersebut. Faham? Kalau kamu nak nafi juga benda tadi, kata tak boleh nak minta dengan awliya dengan barakah ataupun wasilah para wali tadi, bermakna kamu ini bercanggah dengan sebahagian daripada ayat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Tu kata wasilah dengan makna taqwa. Jadi dekat diri dengan Allah dengan taqwa juga. Wasilah dengan makna taqwa. Kalau begitu kamu kata, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang beriman, taqwalah kamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan dekatkan diri kamu kepada Allah dengan taqwa.
Sebab kamu terjemah takwa juga wasilah tadi. Okay, boleh tak terjemah tadi? Boleh, tak ada masalah apa. Tapi tu akan jadi dengan makna at-ta'kid. Dengan makna ta'kid. Yang ini kamu takkidkan balik saja makna takwa tadi yang disebut oleh Allah pada perkataan pertama, dan wasilah kamu terjemah dengan takwa dengan makna ta'kid. Tapi ulama tafsir kata yang lebih aula adalah ta'sis. At-ta'sis aula min at-ta'kid. Tu kaedah ulama sebut. Yang ni Wahabi tak jumpa ni dia. Wahabi tak jumpa kaedah dia, jumpa kat mana dia mengaji, kat mana dia. At-ta'sis aula min at-ta'kid. Apa ta'sis? Ata bi ma'na al-jadid aula min at-ta'kid. Mendatangkan dengan makna baru tu lebih utama daripada mentakkidkan makna. Jadi ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang beriman, bertakwa kamu kepada Allah. Sebut dah takwa. Wabtaghu ilaihil wasilah, dekatkan diri kepada Allah dengan wasilah. Dengan mana wasilah? Jangan terjemah takwa. Kenapa? Karena takwa dah disebut yang pertama. Wasilah kedua ni dengan makna apa? Kalau kamu terjemah dengan makna takwa juga dengan makna takkid. Dan ulama kata at-ta'sis aula min at-ta'kid. Mendatangkan makna baru lebih utama daripada dengan makna takkid. Itu. Sebab tu ulama terjemahkan kata wabtaghu ilahil wasilah ni dalil kepada boleh wasilah, dan ni dilakukan oleh sahabat. Para sahabat mengambil wasilah. Allahumma inni atawassalu ilaika bihabibikal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diajar oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Nabi sendiri ajar. Waktu ketika seorang sahabat yang matanya buta sebelah, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, matanya buta dua belah, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, mata saya buta ya Rasulullah, boleh tak doa kepada saya untuk saya dicelikkan mata saya, karena susah untuk saya melaksanakan kerja. Kata Rasulullah, kalau kamu nak saya boleh doa, tapi kalau kamu nak lebih baik kamu bersabar. Dia kata, ya Rasulullah, saya nak mata celik balik ya Rasulullah, minta tu. Dan Nabi kata, ambil wuduk, perbaiki wuduk, tunai 2 rakaat solat, habis mayang tu baca doa. Ni dalam ni kitab ni ada, dan kitab ni kita akan sebut nanti. Dan sebut kata, Allahumma inni atawassalu ilaika bihabibikal Mustafa, ya Muhammad, inni tawajjahtu ilaika, inni tawajjahtu bika ila rabbi lituqda hajati. Dalam doa tu Nabi ajak kepada sahabat ni, apa dia dengan ajak yang pertama ajak tawassul, yang ajak kedua ajak istighasah. Nabi kata yang pertama baca doa ni, ya Allah aku bertawassul, guna tawassul tu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebut pula ya Muhammad, ya Muhammad tu istighasah. Lepas tu sahabat tanya, para sahabat tanya, sebahagian kata kepada yang rawi hadis ni Sayyidina Uthman namanya, tanya kepada beliau, adakah hadis ni khusus kepada orang tadi sahaja ataupun umum kepada sahabat orang lain juga? Katanya tak, umum kepada siapa sahaja, bukan kepada lelaki itu sahaja. Jadi dengan makna hatta selepas zaman Nabi SAW pun boleh kalau seorang tadi baca dengan perkara tersebut, dan dia sebut ya Muhammad pada waktu tersebut sedang Nabi telah wafat, maka tetap dia dikira beristighasah dengan Rasulullah SAW. Jadi makna istighasah, makna tawassul ni bukan perbincangan dalam masa 1 minit 2 minit. Ulama tulis kitab dalam bab tersebut, dan kena faham betul istidlal para ulama, macam mana bahasa digunakan, dan bahasa tu bahasa Arab, dan disebut oleh ulama dengan qawaid usulnya, bagaimana dipahami tentang masalah tersebut. Tapi senang aja buat majlis 1 minit 2 minit 30 minit sebut bid'ah, senang habis, selesai. Lepas tu bila tengok orang pergi ke makam, lalu tengok orang di makamnya terus buruk sangka, dia buat syirik ni. Orang naik atas gunung Jerai baca doa atas gunung Jerai, tengok gunung Jerai pula dah. Dia kata pergi naik atas gunung Jerai pergi dekat dengan Tuhan. Siapa kata Tuhan tempat? Yang Tuhan tempat Tuhan apa? Kami tak kata Tuhan tempat. Kalau naik atas gunung ke, naik atas angkasawan, duduk atas bulan sekalipun, tetap takkan dekat punya pada waktu tu dengan Tuhan, kerana Tuhan tidak bertempat. Boleh nampak kan? Itu yang diajak oleh Nabi SAW. Walaupun Nabi kata aku naik ke Sidratul Muntaha waktu malam Isra' dan Mi'raj, dan Nabi Sayyidina Yunus AS berada di qa'ril bahar, dalam lautan yang dalam, di dalam perut ikan nun. Jangan kamu bezakan antara aku dengan dia, dengan makna dia jauh daripada Tuhan dan aku dekat dengan Tuhan. Itu maksud Nabi SAW, karena Tuhan tidak bertempat. Jadi jangan dibezakan dengan perkara tersebut. Maksudnya doa Nabi Yunus jauh kerana Nabi Yunus duduk dalam tengah laut, dalam laut, dan Nabi Muhammad duduk di atas langit yang tertinggi. Pada waktu tersebut dia kata dekat dengan Rasulullah, dekat dengan Allah Ta'ala.
Jadi kamu kata Nabi lebih afdal pada Sayyidina Yunus pada dengan keadaan tersebut. Ya, Nabi lebih afdal daripada Sayyidina Yunus, tapi bukan dengan sebab afdaliyah tadi, dengan sebab dekat dengan Tuhan, dengan maksud tersebut. Kenapa? Karena Allah tidak bertempat. Faham yang tu, insya-Allah apa ni baru panggil apa? Sesuai untuk orang tadi disebut sebagai orang yang alim dalam ilmu ahli sunnah wal jamaah. Kalau zakat duk mengaku ahli sunnah wal jamaah, lepas tu jadi kono, jadi wahabi. Tak itu tu. Itu bukan jadi alim tu kadang-kadang. Kadang tak mengaji mana pun, tak tahu mana sangat pun. Nah, tak boleh dinilai kata dengan sebab saya mengaji di tempat ni berapa tahun, balik kemudian saya tukar jadi pahaman lain, maka saya telah berubah, dan dengan ikhlasnya saya maklumkan bahawa saya telah kembali kepada Allah dan Rasul. Lepas itu kami ni kembali kepada apa ni? Duk mengaji dengan masyayikh apa semua sekali ni, kami ni apa ni ikut tariqah dan seumpamanya para awliya dan para ulama ni, kami ni nak pergi jalan mana ni? Kalau kamu kembali kepada Allah, kami ni kembali kepada mana? Kulluna nasir ilallah. Semua kita ni nak berjalan kepada Allah. Cuma kena hati-hati. Jangan cepat sangat menuduh umat Nabi SAW dengan tuduhan-tuduhan yang tidak dilakukan oleh umat Nabi SAW. Satu, kena beringat sungguh-sungguh, insya-Allah. Tamam. Sikit lagi ni sajalah, dia orang panggil panah dekat-dekat dengan jitera pun dah dekat dah tu, jadi bahang panah tu demai. Tu dia sembang tak mau sembang malam ni tu tapi jadi terkena dengan bahan-bahan tu. Jadi tak apalah. Moga-moga Allah Ta'ala bagi kebaikan lah. Kalau kata mereka ada niat baik dengan perkara tersebut, insyaAllah dapat apa ni, pahala di sisi Allah Ta'ala. Tamam? Tapi kalau niat tadi untuk memecah belahkan umat Nabi SAW, moga-moga Allah Ta'ala ampunkan kita dan ampunkan mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan kerana Nabi SAW suka ketika umatnya tadi bersama, dan tidak suka dengan tuduhan-tuduhan yang buruk kepada umat Nabi SAW.